Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam video pengajian perniagaan semester ketiga, bab yang pertama iaitu keusahawanan. Okey, pada video kali ini kita akan tengok kaedah untuk memulakan perniagaan iaitu memulakan perniagaan sendiri. Kita pergi dulu pada bahagian perkenalan. Okey, kaedah memulakan perniagaan sendiri ini merupakan kaedah di mana usahawan menubuhkan perniagaan yang baru sendiri. Okey, maknanya tidak ambil perniagaan-perniagaan lain ataupun berpakat dengan syarikat-syarikat lain ataupun franchise dan sebagainya. Okey, tapi kita tubuhkan perniagaan kita sendiri. Okey, dan kebiasaannya keputusan untuk memulakan perniagaan sendiri ini memerlukan keberanian dan jati diri dan semangat yang jitu dan kental. Okey, kena berani betul-betul barulah kita boleh menggunakan kaedah yang pertama iaitu memulakan perniagaan sendiri. Apa alasan usahawan memilih untuk memulakan perniagaan sendiri? So, kita akan tengok sebab-sebab kenapa seseorang usahawan memilih kaedah yang pertama iaitu memulakan perniagaan sendiri. Jom kita tengok. Ini merupakan antara alasan-alasan ataupun sebab kenapa seseorang usahawan lebih cenderung untuk memulakan perniagaan sendiri iaitu kaedah yang pertama. Okey, antaranya disebabkan oleh kemudahan fizikal, galakan daripada pihak kerajaan, lokasi perniagaan, kebebasan, imej perniagaan dan juga membina cara atau kaedah pengurusan sendiri. Jom kita tengok satu persatu. Alasan yang pertama, kenapa seseorang usahawan tu lebih memilih memulakan kaedah yang pertama iaitu memulakan perniagaan sendiri, ialah kebebasan. Usahawan membuat keputusan untuk memulakan perniagaan sendiri kerana usahawan bebas untuk membuat sebarang keputusan terhadap perniagaannya. Okey, maknanya dia tak nak terikat dengan mana-mana pihak. So, usahawan bebas untuk menentukan perkara-perkara seperti yang pertama jenis produk yang akan ditawarkan. So, dia nak create apa-apa produk pun terpulang kepada dia. Sasaran pasaran, lokasi perniagaan, mana tempat dia nak buat, okay, bila perniagaan akan dimulakan, okay, cara dia nak mulakan perniagaan dan banyak lagi. Okay. Usahawan juga bebas untuk mencari dan memilih pekerja untuk bekerja di dalam perniagaannya. Okay, pembekal bahan kepada perniagaannya dan sebagainya. Okay, kesemua kebebasan ini akan memberikan kepuasan kepada usahawan. So, dalam arti kata lain, kepada individu yang mungkin tak nak dikongkong oleh mana-mana pihak. So, kaedah memulakan perniagaan sendiri ini merupakan kaedah yang paling tepat bagi dia. Iaitu dia bebas untuk melakukan apa-apa jua keputusan. Alasan yang kedua ialah kemudahan fizikal. Okay, usahawan yang memilih kaedah yang pertama iaitu memulakan perniagaan sendiri ini, dia bebas memilih kemudahan fizikal yang diingini mengikut cita rasa, kehendak, kesesuaian perniagaan dan sebagainya. So, dia boleh pilihlah kemudahan berdasarkan cita rasa dan kehendak dia sendiri. Okey, juga boleh mereka bentuk bangunan, menyusun atur dalaman bangunan dan sebagainya mengikut apa kehendak dia. Itu alasan yang kedua lah. Maksudnya dia nak design kan sendiri dia punya kedai dia macam mana. Okey, dia punya bangunan bentuk macam mana, warna yang nak digunakan, okey, dan sebagainya. Okey, dari sudut kemudahan fizikal. Alasan ataupun sebab yang ketiga ialah imej perniagaan. Okay, usahawan yang memilih memulakan kaedah yang pertama iaitu memulakan perniagaan sendiri ni, dia berpeluang untuk membina imej perniagaannya sendiri seperti mana yang dia nak. Okey, kalau kata dia nak orang kenal perniagaan dia sebagai perniagaan yang berasaskan barang-barang yang berkualiti, so dia boleh buat. Okey, sebab dia tidak dipengaruhi mana-mana pihak. Okey, so dia boleh create dia punya identiti perniagaan ataupun trademark perniagaan dia sendiri. Sebab yang keempat ataupun alasan yang keempat ialah lokasi perniagaan. Okey, dengan menggunakan kaedah yang pertama iaitu mulakan perniagaan sendiri, usahawan bebas memilih mana-mana lokasi seperti mana yang dia nak. Okey, dia nak berdekatan dengan pasar raya ke, dia nak berjauhan dengan orang lain ke, terpulang kepada dia. Okey, so maknanya dari segi penentuan lokasi perniagaan, dia yang nak tentukan sendiri. Okay, kalau kita ambil alih perniagaan yang lain, maknanya lokasi tu dah sedia ada.
Okey, tapi kalau kita menggunakan kaedah yang pertama, so kita bebas memilih mana-mana lokasi yang kita fikirkan terbaik bagi perniagaan kita. Yang seterusnya ialah galakkan daripada kerajaan. Mungkin ada kemudahan dan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan menyebabkan usahawan memilih untuk memulakan perniagaan sendiri. Okey, bantuan modal dan insentif khas yang disediakan oleh kerajaan seperti tekun nasional, bantuan siswazah tani dan sebagainya menyebabkan usahawan nak memulakan perniagaan sendiri. Okey, agensi-agensi yang terlibat dalam memberikan insentif seperti MARA, okey, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dan sebagainya itu merupakan salah satu galakan lah yang menyebabkan usahawan tu lebih terarah untuk memilih kaedah yang pertama, iaitu memulakan perniagaan sendiri. Okey, maknanya selain daripada bantuan kewangan, mungkin disediakan bantuan biji benih ke ataupun kursus dan latihan yang diberikan kepada usahawan. So dia berkeyakinan untuk memulakan kaedah yang pertama ini. Okey, dan alasan yang terakhir ialah membina cara atau kaedah pengurusan sendiri. Usahawan tidak terikat atau dipengaruhi oleh perniagaan yang diambil alih franchise dan sebagainya. Okey, kalau kita ambil alih ataupun gunakan franchise pakatan dan sebagainya, secara ataupun kaedah pengurusan sudah ditentukan. Okey, tapi dengan kaedah yang pertama, iaitu memulakan perniagaan sendiri, so kita bebas untuk kita membina corak ataupun kaedah bagaimana kita nak uruskan perniagaan tersebut dari segi tata cara, peraturan, undang-undang. Okey, yang kita rasa bersesuaian dengan apa kehendak kita dan juga pekerja-pekerja kita. Seterusnya kita tengok pula apakah kebaikan dan juga kelemahan kaedah yang pertama, iaitu memulakan perniagaan sendiri. Okey, kebaikannya yang pertama, usahawan bebas membuat keputusan sebab dia tidak terikat dengan mana-mana pihak. Yang kedua, usahawan berpeluang untuk membina imej perniagaan dia sendiri. Yang ketiga, usahawan bebas pilih lokasi perniagaan. Dan yang keempat, usahawan bebas pilih kemudahan fizikal yang diperlukan. Okey, itu antara kebaikannya. Kelemahan kaedah yang pertama, memulakan perniagaan sendiri pula. Yang pertama, usahawan tiada rekod perniagaan terdahulu yang dapat dijadikan panduan. Okey, sebab kita starting kita punya bisnes baru. So tak ada lagi orang-orang yang mengenali perniagaan kita, tak ada rekod rujukan dan sebagainya. So mungkin kita akan ambil masa sikit untuk kita mencapai kejayaan. Yang kedua, usahawan perlu mencari pelanggan-pelanggan baru. Okey, sebab perniagaan baru, so kita kena carilah pelanggan-pelanggan yang baru. Okey, usaha ini akan memakan masa yang mungkin panjang. Okey, kalau kita rajin, kuat dan sebagainya, sanggup berkorban, so mungkin masa dia tu pendek sikit. Okey, tapi kalau kita buat kaedah yang biasa, mungkin dia akan memakan masa yang panjang untuk kita mencapai kejayaan seperti mana yang kita nak. Dan kelemahan yang keempat ialah usahawan menghadapi kesukaran untuk memperoleh pinjaman atau kemudahan pembiayaan. Okey, sebab apa? Sebab perniagaan baru, kita tak ada rekod mana-mana lagi. Semua penyata kewangan base kepada ramalan semua. Okey, so bank mungkin ataupun pihak pembiaya mungkin keyakinan untuk meneluskan pinjaman tu agak kurang sikit. Okey, so itu dia antara kebaikan dan kelemahan kaedah yang pertama, iaitu memulakan perniagaan sendiri. Itu saja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel Cikgu Rizal. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.